Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe to the segment, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Okay, so malam ni, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Sebelum tu guys, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, welcome back. Macam aku cakapkan tadi, malam ni, malam podcast, kisah seram subscriber. Dan hari ni, kita ada satu pemanggil yang berasal dari Singapura. Jauh tu guys, Singapura. Dan dia berada dalam talian sekarang. Jom kita cakap dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang cakap tu? Nama saya Kak Far. Kak Far. Kak Far, Singapura dekat mana Kak Far? Singapura, Bukit Batok. So, Kak Far, basically, apa yang Kak Far buat for a living? Okay, I'm a working mother. Okay. I'm a logistic admin. Oh, okay. Logistik admin ni dalam kira macam apa? Untuk penghantaran barang ke ataupun macam mana? Logistic admin kira duduk kat dalam office lah. Macam ada I handle macam lori punya vehicles, macam dorang nak repair ke, nak buat oil top up ke, apa-apa semualah. Oh, okay. So how's your work? Macam mana, okay ke? So far Alhamdulillah. Pasal lagi sekarang ada work from home. Biasa work from home kan? Lepak kat rumah kan? Adalah, taklah lepak juga. Tapi boring jugalah. Tapi alternate lah. Kira my job is flexible lah, alternate. Macam minggu ni 2 hari office, 2 hari kat rumah gitu. Syok lah alternate kan. Kalau macam yang mana kena pergi office tu dalam time-time COVID ni. Talking about COVID, macam mana COVID punya keadaan dekat Singapura? Okay, basically sekarang kita kat Singapore baru habis phase 2. So, only yang dah fully vaccinated baru boleh makan dekat restaurants or hawker centres. So basically, that's the rules lah. Itu peraturan dia. Fully vaccinated baru boleh pergi jalan-jalan lah. Yes, betul-betul. Okay, so Kak Far, so malam ni as you know, kita dalam malam podcast, alright, kisah seram subscriber, and berapa banyak kisah seram yang Kak Far nak ceritakan dengan the segment untuk hari ni? Okay, insyaAllah ada 3 cerita lah. Oh, banyak tu 3 cerita. Okay Kak Far, let's go untuk cerita nombor 1. Okay, cerita nombor 1 ni, kejadian ni berlaku masa tu tahun 2012. 2012. Masa tu aku lagi mengandung anak nombor 2 tau. Sekarang kan macam seperti yang orang tahu, sekarang kan tengah sembahyang hantu, Hungry Ghost Festival. Okay. So, masa tu lah, tahun tu, that time, tengah Hungry Ghost Festival. So that time aku baru balik dari rumah mak aku tau. Jadi dulu aku tinggal Clementi. Oh, Clementi, okay. Jadi rumah mak aku pun dekat daerah Bukit Batok lah. So masa tu aku belum pindah, aku masih tinggal Clementi. Jadi dari Bukit Batok tu aku balik, pasal aku memang pergi rumah mak aku memang every weekend lah. So basically that time I'm heavy with baby, tengah pregnant. So my husband
lagi dukung my anak yang sulung lah. Masa tu anak sulung baru dalam 6 bulan lebih, 7 bulan, around there lah. Jadi masa tu tengah jalan tau. Pasal kalau nak daripada rumah mak aku ni, Bukit Batok, aku ada satu bas. Tapi bas tu dia turun dekat West Coast. So daripada West Coast tu aku kena jalan kaki balik ke rumah aku tau. Pasal ada dalam 15 minutes lah aku nak kena jalan bus stop tu masuk kat dalam rumah aku situ. Jadi tengah jalan ni, macam yang siapa-siapa tahulah Singapore ni kan rumah pangsa ni kan bawah ada kulung. Jadi jadi dekat tempat kaki lima tu kan selalu ada longkang, ada macam pavement untuk orang jalan. Jadi diorang ni kadang kat Singapore ni, diorang dia punya tong-tong tempat bakar tu memang diorang taruh kat tepi-tepi pavement gitulah. Jadi macam they just one point one shot kat situ lah. So masa tu aku tengah jalan ni, aku nak dekat tepi tu memang that time diorang baru buka jugalah that time. Baru dalam beberapa hari start the festival lah. So dekat tepi tu memang ada a few yang orang tengah lagi bakar-bakar ni lah. So before that dah malam lah. Aku tak salah dalam pukul 11 lebih 12 tau. Jadi aku jalan, aku dah berat dengan baby. So lelaki aku jalan kat depan. Dia jalan depan sikit pasal anak aku pun dah tidur kan masa tu. Jadi lelaki aku kat depan, aku belakang sikit. Aku dalam few sentimeter gitulah kat belakang. Jadi aku punya jalan ni, aku ternampak tau satu apik ni tau dekat tepi ni lah. Aku ternampak apik tu. Jadi aku ingatkan, ya kalau kita nampak mesti kita ingat apik ni pun tengah bakar-bakar. Jadi kita tak fikir apa-apa. Kali aku tengok macam, aku tak tahu kenapa hari tu macam aku rasa one kind lah. Macam semacam tu aku tengok apik ni, apik ni macam tak pernah nampak. Pasal kita kalau ada tinggal situ mesti kita tahu orang-orang situ kan. Aku tengok apik ni macam tak pernah nampak Macam siapa apik ni? Aku cakap kalau jiran mesti aku kenal lah. Aku tengok apik tiba-tiba ni mata aku terpandang tau apik tu macam tengah menganga. Mulut dia tengah ternganga gini. Jadi dia dia ternganga gitu. Jadi aku tengok apa apik ni buat. Rupanya sekali dia macam tengah telan asap. Telan asap? Dia telan asap kan. Sorry lah minta maaf lah pasal kan diorang ni kan ada bakar-bakar lilin. Jadi dia punya asap tu naik ke atas. Apik ni nganga betul-betul kat atas asap tu tau. Alamak. Jadi aku macam apik ni. Aku pun macam terdiam tau. Sekali aku panggil lelaki aku. Cakap bang. Cakap itu sekali lelaki aku toleh. Lelaki cakap kenapa tu lelaki aku. Kalau aku macam datang dekat lah. Aku datang dekat pasal lelaki aku dah berhenti. Jadi aku jalan dekat dengan dia tau. Kalau aku abang nampak tak tu apik? Lelaki aku toleh. Lelaki kata apik? Mana ada apik? Kata dia. Kali aku dah bulu rumah aku dah berdiri tau. Sekali aku cakap abang tak nampak ke? Tapi aku bisik dengan lelaki aku. Abang tak nampak apik tu? Saya kata lelaki aku, mana ada apik? Awak ni jangan macam-macam lah. Cepat kata dia. Kalau aku pun dah tahu tu bukan orang. Pasal lelaki aku tak nampak. Aku seorang tau. Aduh. Bila dah tengah jalan ni, aku pula mata gatal. Boleh pusing ke belakang. Aku boleh toleh ke belakang. Apik tu toleh. Aku masa tengah toleh ni, apik tu toleh tengok aku. Alamak. Mata dia tak ada mata, berlubang gitu. Aduh. So aku tahu ni dia bukan orang lah ni. Aku cakap tu aku terus macam astaghfirullahaladzim. Tapi aku tak tapi nasib baik dia tak ikut aku balik. Itu yang jadi ni. Aku tu dah menggigil tau. Jadi lelaki aku macam dapat rasa lah. Pasal dia pimpin tangan aku kan. Jadi awak ni kenapa? Dia tanya. Aku cakap aku tak pergi terbalik dah nak sampai rumah. Aku cakap kali sampai rumah. Betul sampai rumah. Jadi lelaki aku tahu pasal aku dah menggigil kan. Jadi dia tahu tau. Kali dia kata okey, sampai kat depan pintu dia kata okey, baca ayat kursi, baca 3 kul, beri salam, masuk tu cuci kaki kata dia. Aku buat alhamdulillah tak ada apa-apa, nasib baik tak kena kacau. Nasib baik Syul. So try mungkin kalau dia ikut aku balik masa tu, lagi aku dengar ada baby. Aduh ya Allah. Aduh dia yang paling orang kata nervous bila you toleh dia. You toleh lepas tu dia pun toleh sekali lepas tu mata berlubang kan. Tak ada mata dia macam kosong gitu. Itu scary.
Itulah. Itu yang aku cakap, pantat gatal aku pergi toilet ke belakang. Kau. Aduh. Perkataan tu tak tahu sama ada kena censored ke tak, sebabkan dia dekat Malaysia perkataan tu lain tau. Maksud dia dekat Singapura perkataan tu lain tau maksud dia. Itulah. Alright. Wah, cerita nombor 1 pun boleh tahan best Dia punya adrenaline rush tu, because I boleh bayangkan macam mana, because yelah, my family members pun banyak kat Singapore, ramai kat Singapore kan. Jadi I boleh tahu lah macam jalan bawah kolong, tepi-tepi longkang. Betul. Apek tu berbaju ke ataupun dia tak pakai baju, pakai seluar je ke ataupun macam mana? Macam apik-apik biasa. Dia bangsa pakai singlet, lepas tu dia ada macam seluar pendek, macam apik-apik biasa gitu. Macam dia normal apek lah. Like normal apik lah, bangsa singlet putih dengan seluar hitam pendek gitu. Tapi yang satu aku notice, dia tak pakai slipper. Dia kaki ayam. Kaki ayam. Tu aku inilah aku ingatkan dia pun bakar-bakar juga kat situ. Yelah. Ya sebab dia orang punya time kan. So ingatkan yelah jiran-jiran mungkin bakar-bakar something ke apa, tapi tak tahu pula yang it's not him actually kan. Betul. Itu aduh, scary je tu. Alright, itu adalah cerita Kak Fah yang pertama Alright, Kak Fah, jom kita gerak untuk cerita nombor 2. Okay, ni cerita nombor 2 ni, masa ni aku pergi jungle trekking. Tapi bukan kat Singapura tau masa tu aku pergi dekat Rebutia Camp di Selangor. Okay. Masa tu aku pergi situ dengan itu tahun 2000. Masa aku pergi tu tahun 2002 tau, tak silap. 2001 2002 lah, aku tak silap masa tu. Jadi masa tu aku pergi sana dengan pakcik aku. Masa tu pakcik aku belum kahwin. Jadi aku pun tak tahu lagi, baru habis sekolah lah. Aku dalam umur 21 22 masa tu. Jadi pergilah, kita pergi camp ni, tengah pergi camping. Naik jungle trekking lah. Macam aku memang very lasak lah dulu, time anak dara ni memang lasak. Jadi aku pergi dekat situ, masuk dalam hutan tau. Kali sebelum masuk tu, dia punya kata orang, dia punya training, dia punya trainer tu dengan dia punya yang coach tu dah cakap, kalau masuk hutan ni mulut tak kena jagalah Jadi masa aku pergi tu, kita dah sampai tempat tu. Aku rasa masa tu kita sampai dalam pukul 5 lebih petang. 5 lebih petang. Jadi kita kira kita tu nak buat macam night trekking lah. Macam kita naik malam lah, macam naik jungle tu. Lepas tu kita sampai most dalam pukul 10 ke 11 baru turun balik bawah tau. So masa tengah tu kita orang dah sampai, kita makan dululah, makan apa semua. Jadi kita punya plan tu dalam lepas maghrib tu baru naik tu hiking lah, naik tu bukit. Kita orang dah makan apa semua, dah relax. Sekali masa nak naik bukit ni, aku punya mulut ni pula that time kita dah sampai kat hutan ni, dah nak naik tau. Sekali masa time tu aku ternampak macam aku apa benda macam binatang. Aku tak tahu binatang apalah, tapi macam pelik pada aku tak pernah nampak tu binatang. Sekali aku binatang apa ni macam pelik aku cakap tu. Aduh. Sekali aku pula tak inilah pasal kita inilah macam tak pernah nampak. Yalah, orang Singapura pergi masuk hutan macam gitu, macam pelik pada aku kan. Aku cakap dengan pakcik aku, "Cik, binatang apa ni cik Kali pakcik aku, ni jangan." Pakcik aku cuma cakap, "Yelah, dia pun makhluk Allah." Kata pakcik aku, "Kau pergi ini pula," kata pakcik itu. "Dah diam-diam," kata, "mari kita naik," kata pakcik aku. Habis aku cakap, "Okey lah." Aku dah tu. Sekali bila aku dah naik tu kan, sekali dah sampai atas, dalam sepanjang jalan tu tak ada masalah. Jadi bila kita nak turun balik tu, kaki aku macam tak boleh ni tau. Macam tiba-tiba kaki aku cramp. Tak tahu kenapa, macam aku rasa kaki aku ni macam ada orang grab daripada belakang. Okay. Aku macam rasa ada orang pegang kaki aku gini. Jadi aku macam sebelah yang itu tu, kaki sebelah kiri je, yang sebelah kanan tak. Jadi aku daripada atas tu macam orang semua dah turun ke bawah ni. Habis pakcik aku belakang, jadi dekat aku lah kan. Jadi dekat belakang. Pakcik tu turun lah. Kata pakcik aku, "Turun cepat, orang semua dah turun." Aku cakap,
Cik, aku tak boleh turun, kata aku cakap itu. Kali pakcik aku tu, kenapa pakcik aku tu? Aku nak cakap aku tak tahu, macam aku macam gitu tau. Sekali pakcik aku kata, kau ni kenapa? Cepatlah, orang dah turun ke bawah ni. Aku cakap, tak boleh turun, aku cakap itu. Sekali pakcik aku, aduh, pakcik aku tu, kau ni jangan bikin hal lah. Dah pukul berapa sekarang, kita nak turun ke bawah, kata pakcik aku. Kita kalau boleh nak cepat habis. Aku cakap, tak boleh turun. Aku dah nak nangis tau, pasal benda tu pegang kaki aku kuat tau. Tapi aku boleh rasa sejuk gitu, macam tangan orang pegang tapi sejuk. Tapi bila aku tengok bawah tak nampak apa-apa. Jadi aku, cik tak boleh cik. Kali pakcik aku tu, kenapa? Kata pakcik aku cakap, tak tahulah. Aku cakap, tak tahulah aku gitu. Tapi aku macam nak nangis tau masa tu. Kali pakcik aku cakap, okey, tak apa. Pakcik aku rasa pakcik aku pun boleh dapat rasa lah kan. Jadi pakcik aku, okey, tak apa. Mari ikut aku baca ayat kursi, kata pakcik aku. Kali bila pakcik aku baca, aku ikut. Bila aku sampai dah nak habis je tu kan, tiba-tiba kat kaki aku ni macam ada orang cakar. Macam ada orang cakar gitu tau. Jadi sebelum tu kan, pasal semua dah kat bawah ni kan, jadi diorang semua baru turun ke bawah. Jadi pakcik aku daripada atas tu dah panggil diorang lah. Pakcik aku tu, nanti dulu anak saudara aku masih tertinggal. Jadi diorang dekat bawah ni dah tunggu kat bawah tau. Baru turun dalam, aku rasa baru turun berapa meter gitulah. Jadi diorang tunggu. Pasal nasib baik dekat tepi tu macam ada, dekat lereng tu macam ada, diorang boleh berhenti kan. Jadi diorang kata, turun Fah, boleh tak kata tu. Pakcik aku tu lah, bila pak situ macam aku dah pakcik aku dah ajar baca ayat kursi, aku baca, itulah tu macam kena cakar kat kaki aku tau. Sekali aku tu, aku tu gitu, aku fikir. Sekali pakcik aku tu, okey tak kata pakcik aku, cepat kasih habis, kata pakcik aku rasa pakcik aku nampak ke apa, aku tak tahu. Jadi pakcik aku tu, cepat kasih habis baca ayat kursi tu, cepat kasih habis, pakcik aku tu. Pasal aku baru habis, dah nak lagi sikit dia tu dah nak habis. Kalau aku baca lah, Wahuwal Aliyul Azim, kalau aku baca, baru kaki aku dapat lepas. Baru terlepas kaki aku. Kali bila aku dah terlepas tu kan, pakcik aku tu apa lagi? Pakcik aku tu tarik tangan aku. Pakcik tu, cepat turun, pakcik aku cakap itu. Biar apa-apa kat belakang jangan tengok, pakcik aku cakap itu. Aku dah istighfar ni, aku terus ikutlah pakcik aku tu. Pakcik aku dah tarik tu, aku terus turun. Aku turun, kali pakcik tu, pakcik aku bisik, jangan tengok belakang, cepat turun. Aku turun sampai bawah lah dengan yang lain ni kan. Dah sampai kat base lah, baru pakcik aku buka cerita. Rupanya masa yang aku cakap kaki aku tak ada boleh turun tu, pakcik aku nampak ada tangan berbulu hitam tau, pegang kaki aku. Gemak aku tak tahu benda apa. Pakcik aku tu tangan berbulu hitam tu, pasal yang masa aku cakap aku tak boleh turun, pakcik aku ingatkan macam, ingatkan macam aku takut nak turun ke apa kan. Sekali bila pakcik aku ni pun memang boleh nampak lah. Jadi pakcik aku baca ayat kursi dengan baca Al-Fatihah dengan 3 kul. Bila dia buka mata, dia ternampak tangan tu kat kaki aku yang tak nampak. Jadi itulah yang pakcik aku tu suruh aku baca ayat kursi, ikut dia. Bila aku dah baca separuh tu, dah nak habis tu lah, dia cakar kaki tu. Macam dia grip, macam kita pegang kaki orang. Jadi kuku tu macam dia mencengkam sambil dia crack, dia scratch. Dia scratch lah. So basically sekarang you masih ada lagi, kau masih ada lagi dia punya bekas cakaran tu? Tak ada. Pasal apa, nasib baik masa tu aku pakai high cut boot. Tapi boleh rasa lah macam terkena kat aku punya calf tu. Tapi inilah, tapi nasib baik tak ada bekas pasal asut aku ini kan. Nasib baik tak ini. Yalah. Tapi aku punya stokin ada koyak sikit lah, stokin aku masa tu. Seram juga masa tu. Yalah, sebab kita nak pergi jungle trekking je pun, tapi you lah Sheila pergi tegur. Itulah, aku tak pernah nampak binatang tu. Jadi dia macam, aku tak tahu dia binatang apalah. Nak kata kongkang bukan, nak kata tak tahulah binatang apalah. Aku tak pernah nampak tu binatang. So, okay, untuk para penonton The Segment sekarang ni, okay, why don't kau gambarkan macam mana rupa bentuk dia ni? Okay, benda dia actually, binatang dia tu macam kalau kongkang orang panggil sloth kan. Dia macam something like that. Tapi
dia punya, kalau kongkang kuku dia tajam tau. Tapi yang ini dia dia tak berbulu. Yang kongkang tu berbulu, ni tak. Ni dia tak berbulu. Dia macam biasa punya binatang. Tapi pelik lah pada aku. Aku tak tahu binatang apa tu lah. Dalam keadaan dia macam tengah terbaring lah. Dia tengah terbaring kat tepi pokok gitu. Macam dia macam itulah. Macam kalau kongkang kan ada bulu, mata dia besar kan, ada kuku. Tapi ni tak ada. Dia sebab aku cakap benda pelik. Tak tahulah kalau itu memang kongkang. Tapi Allahualam tak ada kuku, tak ada apa. Dia macam terbongkang je baring kat tempat pokok tu. Yelah, kokok dia tengah melepak ke semua tu, kau pergi tegur pula. Itulah dia. Aku tak tahu itu makhluk ke, anak jin ke apa, aku tak tahu. Tu aku bila aku tanya balik pakcik aku kata dia tak nampak. Dia tak nampak benda yang so called kongkang tu. Dia tak nampak. Even aku tanya yang few group yang dekat dalam tu, aku tanya kakak-kakak yang kat dalam situ, diorang kata tak nampak apa-apa kat situ. Itulah aku rasa benda tu lah agaknya yang pegang aku ke apa, aku tak tahu. Tapi consider kau consider quite lucky tau, sebab masa kau turun kau punya pakcik dekat belakang. Itulah, itu sebab pakcik aku rasa you just imagine you sorang-sorang je kat belakang, you punya pakcik dekat depan. Itulah dia. Nyanyi kan buat pasal. Wow, cerita nombor 2. Mula memang pakcik aku dah nak turun. Pakcik aku dah kat depan. Jadi bila dia tengok aku dekat belakang tu macam dah tergerumut nak turun, tak boleh. Jadi dia naik, dia datang kat belakang aku. Jadi bila dia datang belakang aku, dia pegang bahu tau. Dia kata cepat turun, nanti kau lambat, orang dah kat bawah, kata dia. Kan? Aku cakap aku tak boleh turun. Aku cakap itu. Cikgu kata kenapa? Tak tahu macam tak boleh jalan, aku cakap itu. Yalah. Pakcik aku ini bila pakcik aku buka mata, dia ternampak benda tu kat bawah. Kalau aku jadi pakcik kau, aku geram. Kau daripada tadi tak nak turun ni apa hal? Itulah dia. Dah sampai camp baru pakcik aku buka lah. Actually pakcik aku tu memang benda tu pegang kaki kau. Okay guys, kepada sesiapa yang tahu makhluk apa yang memegang kaki Kak Fah ni, korang boleh komen dekat bawah, komen dekat dalam chat room kita ni. Agak-agak korang ni apa benda sebenarnya kan? Boleh tahan juga cerita nombor 2. Cerita nombor 2 dia macam adventure sikit, tapi at the same time dia ada macam creepy vibe sikit kan. Okay Kak Fah, jom Kak Fah, kita gerak kepada cerita yang ketiga. Cerita ketiga ni masa time tu ini pasal gula-gula ini pun terjadi dekat ini terjadi kat Singapura lah. Masa tu aku balik kerja. Aku ni dulu kerja hotel. Jadi kau tahu lah, kerja hotel ni kan ada shift. Jadi masa time tu tahun 2005 ke 2006. Lama dah. Aku balik 2006. Sorry 2006. Jadi aku ni satunya ada habit. Dulu aku tinggal Jurong West. Kau tahu yang dekat kalau orang Singapura tahulah, ada dekat Jurong West, dekat dengan Jalan Bahar Camp sana. Kira aku balik masa tu dalam pukul, aku habis shift petang. Masa tu aku shift petang, jadi aku balik sampai bus stop yang selalunya aku kalau naik kerja malam, kerja petang, aku habis kerja pukul 11. So jadi aku naik bas daripada Orchard ni. Aku akan naik bas pergi Jurong sampai dalam lebih kurang 12.30, 12.45. That time aku aku ni gatal. Tenang nanti aku salah cakap lagi kan. Tak apa, cakap je, no problem. Tak boleh, nanti ke sensor. Kata orang aku ni bontot gatal. Bontot gatal kan. Bontot gatal. Jadi aku turun lah dekat Boon Lay. Kalau siapa yang tahu tu Boon Lay, dia dekat situ ada satu Shell tau, ada minyak. Jadi aku turun kat tu bus stop, dan aku macam rasa pasal masa tu aku punya kad EZ-Link tu dah nak habis. Jadi aku pasal kebetulan besok baru gaji, jadi aku kata alang-alang dah nak habis ni kan, betul-betul lah tinggal $2 something tau, $2 lebih lah. Jadi aku kata tak apalah, takkanlah aku nak masuk sampai interchange, aku cakap. Jadi aku kata tak apalah, aku jalan kaki. Jadi daripada bus stop tu aku dah turun dekat bus stop, satu bus stop sebelum interchange tu. Jadi daripada bus stop Shell tu, aku kalau nak balik rumah aku kena jalan kaki 20 minit. Lama, jauh.
Kira jauh lah pasal daripada Boon Lay masuk Jurong West. Jadi daripada kat Boon Lay tu aku jalan kat tepi road. Pasal pada aku kalau malam macam kan main road kan. Kalau main road mesti busy lah kan, kata banyak kereta. Jadi kita tak fikir apa-apa lah. Aku pula masa tu sambil jalan tu maaf cakap lah, dulu aku merokok. Jadi sambil jalan tu aku isap rokok. Aku dengar Misteri Jam 12 KC. Oh, KC Champion, alright. Dulu masa tu dia masih kat radio. Jadi Yes. aku dengar dia punya Jadi aku dengar pakai earpiece lah. Aku sambil isap rokok jalan kat tempat main road ni. Tapi aku punya earpiece ni aku pakai sebelah je. Lagi sebelah aku buka. Jadi at least aku dengar incoming traffic kan. Jadi aku jalan sambil isap rokok, jalan sambil dengar MC12 ni berjalan. Jadi aku dah dekat simpang 4 tau. Dekat simpang 4 traffic light. Kira lagi dalam 15 minit tu aku baru sampai rumah. So aku jalan relax lah pasal masa tu malam. Jadi tak tak busy sangat. Jadi walaupun kat main road, kalau ada apa-apa pada aku masa tu kalau ada apa-apa macam benda ke apa ke, aku boleh just simply tahan taksi tu balik. Betul tak? Betul. Pasal dah main road kan. Jadi aku tak ini sangat, tak berapa risau sangat. So aku jalan sekali dah nak sampai, dah dekat simpang 4 depan tu dah nampak blok rumah orang lah. Kira blok, the first block yang nak masuk dekat rumah aku situ. Jadi dah macam dah lega lah pasal dah nampak tu blok kan. Pada aku as long aku dah nampak tu blok, pada aku dah tahulah, aku dah target okay, ni blok aku tembus dah sampai rumah. Tapi satu ni yang aku tak perasan ni, belakang aku ada benda ikut. Aku tak perasan. Tapi yang aku dapat rasa, cuma kat belakang tu macam aku dapat, masa aku sambil dengar NJ12 tu, aku dengar tu macam ada bunyi buk begitu. Bunyi kuat tu, macam ada benda kedebuk kat belakang aku. Jadi aku tak fikir apa-apa pasal yelah main road kan. Jadi lagi pun aku ingatkan KC punya sound effect lah. Yelah. Jadi aku pun buat bodoh lah. Aku jalan. Tadi dah sampai bawah blok yang tempat yang first block tu, aku macam rasa tau, macam rasa pasal bawah blok tu kan banyak kolong-kolong tembok-tembok tu kan. Aku macam rasa ada orang tengok-tengokkan aku tau. Jadi aku berhenti one of dia punya yang tempat tepi tu. Aku berhenti pasal blok tu memang dah sunyi. Malam memang dah sunyi apa. Jadi aku macam aku dah tak sedap. Sekali aku toleh macam yang si gatal ni pergi toleh. Aku toleh, aku tengok tak ada benda. Aku cakap okay, tak apa. Jadi aku sambil jalan tu, aku hidupkan lagi sebatang rokok. Kita dah dua kan, ni rokok dah dua. Jadi aku isap rokok, aku jalan. Balik lagi betul-betul ni blok kat depan ni, aku dah nak cross ni pergi rumah aku tau. Kira dekat rumah aku dengan blok yang aku berdiri ni, dia tengah, this was separated by a small road lah, macam road kecil lah dalam 2 lane untuk kereta lalu lah, macam masuk ke kapal tu lah. Jadi aku berdiri lah dekat tepi road tu, aku kasih habis rokok. Jadi aku rasa macam tiba-tiba bulu roma aku belakang ni berdiri tau, tegak. Jadi aku kata apa pasal lain macam Kalau aku kata tak boleh. Kalau aku telefon bapak aku telefon arwah bapak aku masa tu. Aku telefon arwah bapak aku. Sekali aku cakap, "Pak, boleh keluar tak?" Aku cakap bapak aku. Pasal arwah bapak aku ni ada habit. Kalau orang yang dengar Santai Chill, diorang tahulah masa tu aku ada cerita arwah bapak aku ni, dia tak akan tidur selagi anak dia tak sampai rumah. Pasal anak dia semua perempuan, adik-beradik aku semua perempuan. Jadi bapak aku mesti tunggu salah satu balik. Jadi aku memang selalu baik lambat kan. Jadi bapak aku tunggulah. Jadi bapak aku cakap bapak aku, "Pak, boleh keluar dekat luar tak?" Jadi bapak aku tu, "Kau kat mana?" bapak aku tanya. Aku cakap, "Aku kat bawah." Aku berbual dengan bapak aku, memang aku kau sorry Aku cakap, "Aku kat bawah pak." Bapak aku tu, "Kat bawah mana?" bapak aku cakap. "Aku kat depan ni." Aku cakap, "Bapak keluar, bapak nampak aku." Aku cakap itu. Okay, bapak kata okey. Okay, bapak aku buka pintu, bapak aku keluar dekat koridor ni lah. Dekat koridor bapak aku keluar. Okay, bapak aku lagi pegang telefon ni. Bapak aku tu cakap dengan aku, "Jangan balik dulu." Bapak aku cakap itu. Alamak. Aku terus, alamak. Aku cakap, "Kenapa pak?" "Jangan balik dulu. Kau jangan balik dulu. Nanti kau tunggu situ. Kau tunggu situ." Bapak aku cakap. Aku dah bulu rumah dah berdiri. Yelah. Dah bertegak berdiri tau bulu rumah aku. Aku cakap, alamak, bapak aku ni apa ni? Aku cakap. Okay, bapak aku kata, "Kau duduk dulu kat situ." Pasal dekat tempat yang aku berdiri tu, dia ada macam ada courtyard, apa macam kata orang ada tanah lapang. Dia bukan tanah lapang, dia macam badminton court ke apalah, tapi ada tempat duduk lah, macam itu lah tempat duduk. Jadi bapak aku kata, "Kau duduk kat situ dulu."
Aku cakap, Pak, dah pukul 1 lebih, Pak. Bapak nak suruh aku tunggu bawah, aku cakap. Kata kau tunggu, nanti aku turun, Bapak aku cakap. Okey aku. Aku duduk. Sambil aku tengah duduk ni, kau imagine lah, Hafiz. Aku tengah duduk gini, sekali tiba-tiba kat belakang aku ni macam Ish. Bunyi dia macam gitu. Aku cakap, ya Allah, bapak aku ni cepatlah turun. Aku cakap, tapi aku tak berani nak toleh, Hafiz. Of course lah, tak berani nak toleh. Kalau aku toleh kan, nampak kepala gula-gula ke apa ke, pingsan aku kat situ. Aduh. Aku turun. Kali aku ternampak bapak aku ni lah. Bapak aku turun. Pasal kan daripada tempat yang aku duduk tu memang boleh nampak pintu rumah aku. Jadi aku nampak bapak aku turun. Pasal actually bapak aku kat ni masuk dalam ambil songkok dia, ambil beg duit semua. Jadi bapak aku turun, nampak aku dekat bawah blok tu. Aku nampak bapak aku light rokok lah. Bapak aku start rokok. Bapak aku telefon. Bapak aku boleh panggil gitu, tapi tak dia panggil, dia pakai telefon. Bapak aku telefon aku. Bapak kata, dah bangun sini, bapak cakap. Bapak kata, okey aku bangun. Masa aku nak bangun ni, bapak kata, jangan toleh belakang bapak aku cakap itu. Bapak aku cakap, kau jangan toleh belakang. Sekali aku cakap, alamak lah, apa lagi ni. Bapak kata, kau baca 3 kul, bapak kata baca ayat kursi, 3 kul, kau baca ni dengan baca Al-Fatihah. Kalau aku baca ikut bapak aku cakap. Aku baca. Lepas tu bila aku dah habis baca, bapak aku kata, aku jalan. Aku cakap, baru aku jalan dekat bapak aku lah. Bila aku jalan dekat bapak aku tak tahu lah bapak aku berbual dengan siapa, aku tak tahu. Tiba-tiba aku dengan bapak aku cakap, kau diam kat situ. Bapak aku cakap itu. Bapak aku kata, kau diam kat situ. Bapak aku cakap, alah, Pak dengan siapa ni? Kau diam lah, bapak aku cakap itu. Bapak aku memang kelakar. Bapak kata, kau diam, aku bukan cakap dengan kau. Okey. Bapak aku kata, dah, mari kita pergi beli rokok. Bapak aku cakap, bapak aku pergi 7-Eleven lah, 7E. Dah, mari kita pergi 7E, bapak aku cakap itu. Pasal tak mau balik rumah dulu lah, takut nanti diikut kan. Kali aku cakap, bapak aku nak pergi beli rokok lagi. Kata bapak aku tu. Bapak aku kata, hayalah, aku punya rokok pun dah habis, mari kita beli rokok. Bapak aku cakap, pergilah, kita dua beranak ni pergi. Sekali sepanjang jalan tu, bila aku tanya bapak aku, Pak, apa tadi? Dah diam, nanti besok aku cerita. Okey lah. Kali dah gitu, dah balik, dah settle lah. Lepas tu bila dah gitu kan, kita balik macam biasa, tak apa-apa lah. Sekali besok paginya, nasib baik hari tu aku cuti. Besok paginya sebelum bapak aku pergi kerja, aku tanya bapak aku lah. Pasal aku bangun kan, aku sempat tanya bapak aku, Pak, malam apa benda, Pak? Bapak kata, nasib baik kau tak toleh, bapak cakap itu. Aku cakap, kenapa? Kalau kau toleh, kau nampak gula-gula besar kat belakang kau, bapak cakap. Aduh. Kali aku cakap bapak aku, betul ke Pak? Yalah, semalam kau duduk kat kursi tu, kau ada rasa apa-apa? Dia cakap, ada. Aku dengar macam orang, aku cakap itu. Bapak kata, yalah, dia dekat belakang kau je, bapak cakap itu. Betul-betul kat belakang tu. Betul-betul belakang aku. Pasal belakang aku ada tiang lampu. Dia betul-betul kat bawah tiang lampu tu. Aku tu ya Allah ya Rabbi. Bapak aku cakap apa? Kau ni ni bukan first time tu kau bawa balik benda ni. Maksud ni dah 4 kali kau bawa balik benda ni. 4 kali 4 kali. Ya Allah. Yang the first time aku bawa balik, masa tu dekat Santai Chill aku cerita lah. Bapak aku sampai azan 1 blok tau masa tu. Itu yang first time. Yang the second, third time dia ikut tapi sampai kat luar je. Yang ini aku bapak aku sampai ni maksud dia dah 4 kali kau bawa balik. Aku tak tahu apa lagi kau nak bawa balik lepas ni. Selalu bawa balik barang gitu ya. Memang aku dulu arwah bapak aku sampai cakap apa, kalau yang selalu bawa balik barang ni si perempuan ni. Bapak aku cakap apa, kau selalu tukang bawa balik barang, nanti aku yang tukang buang. Tapi itulah, bila arwah your father pun dah tak ada, mesti kita rindu kan, bila dia punya lawak jenaka dia, macam mana dia protect kau macam mana kan. Itulah. Tapi bapak aku ni dia gitu-gitu, dia pun penakut juga bapak aku. Cuma jangan orang serga dia je. Dia lelaki memang macam tu. Dia luaran, lelaki ni nampak macam berani ya, tapi dalam hati tu Tuhan saja yang tahu. Betul lah. Aku cakap bapak ni macam faham je. Dia kata, yelah anak aku. Habis kau nak suruh, kalau aku tak kisahkan kau, memang kau berjahanam kat situ, baru aku cakap. Aduh, Kak Fah. Oh, it's so nice to talk to you. Have fun.
borak-borak begini kan, macam very santai lah, lepak kan, tak adalah nak serius sangat kan. Tapi macam I cakap lah, macam aku cakap kan, lelaki ni dia kalau luaran tu kalau tengok berani betul budak ni kan. Tapi dalam hati jangan cakap. Even I kat rumah, even aku kat rumah pun kadang-kadang kan, macam sekarang aku pukul 12 malam kita buat recording kan. So kadang-kadang aku akan cakap kat bini aku, cakap you jangan tidur dulu tau. Nanti lepas saya habis recording nanti baru tidur lah cakap. Kadang-kadang macam pukul 1-2 pagi terjaga daripada tidur kan, macam perut lapar nak makan kan. Aku sanggup lah kejut dia. Aku sanggup kejut dia. Bi bangun. Bangun Bi. Dia bising lah cakap, kau pahal you ni kan. Dia, aku nak makan lah, jom teman aku kat bawah sekejap. Dia macam tu lah. Dia memang ada takut-takut sikit. Okay Kak Fah, thank you so much Kak Fah for kongsi cerita dengan The Segment. And I believe yang sebelum ni pun Kak Fah pernah cerita dekat Santai LC juga. Betul. Okay guys, kalau korang nak tengok cerita Kak Fah dekat Santai Chill, aku akan tinggalkan link dekat bawah. Okay, nanti korang boleh klik kat link kat bawah. Korang boleh gerak pergi ke Santai Chill untuk tengok video Kak Fah yang sebelum ni dia pernah cerita dekat Santai Chill. Okay Kak Fah, sebelum kita end this particular show, Kak Fah ada apa-apa pesanan ataupun apa-apa benda yang nak cakap tak dekat penonton-penonton The Segment, especially untuk para ahli jenglot dan also ahli hantu Jepun? Okay, kepada you all semua dekat Malaysia ke Singapura, jaga SOP. Okay, jaga kesihatan. Jagalah, kita jaga kita lah kalau boleh cuci tangan, kebersihan semua jaga. Pakai mask betul-betul, sebab sekarang cuma yalah, COVID is real lah kan Yelah. Kita pun tengok macam beberapa hari lepas, even artis pun tak despair, betul. sentiasa Al-Fatihah untuk dia juga. Yalah, jadi pada siapa-siapa tu ambil lah vaksin. Kan? Jadi kita dapat basmi ni benda lah. Kalau boleh, yalah, aku pun faham lah siapa-siapa yang ada saudara mara di Singapura kan. Macam aku pun ada family aku juga di Malaysia. Jadi dah lah, kita jagalah each other. Kan? Pesan dengan orang. Pesan dengan orang kan. Thank you so much Kak Fah dengan all those nasihat-nasihat yang sangat berguna buat masa sekarang. Dah ditambah-tambah lagi dengan zaman-zaman COVID ni. Banyak orang-orang yang kita sayang, banyak orang-orang yang kita kenal yang dah pergi meninggalkan kita dulu kan. Al-Fatihah untuk semua. Okay guys. Ya, betul. Okay, so guys, kepada sesiapa yang ingin sharekan cerita seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Dan kepada sesiapa yang di luar sana yang masih belum join The Segment membership, korang boleh gerak, korang boleh tekan the join button. Harga serendah RM5 sebulan dan RM10 sebulan. Ada 2 level, 1 level jenglot dan 1 level hantu Jepun. This particular join button adalah untuk sokongan ataupun support korang kepada The Segment untuk kita hasilkan show-show yang lebih baik di masa akan datang. Okay? Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.